Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Tuan Haji Masud, barisan juri yang arif lagi bijaksana, seterusnya pegawai-pegawai daripada Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, sahabat pengetua guru besar daerah Jasin, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Jadi saya merasa bersyukur kerana sampai di tahap ini saya berada di sini selama 3 pusingan, dan ini merupakan pusingan ketiga. Nyaris-nyaris tadi Dr. Azam ada, sebab pusingan kedua tu hari saya bersama dia, saya pun present, doktor pun masuk. Nyaris, okey. Tak tahu kalau rezeki saya mungkin akan masuk sekejap lagi tu akan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin membawa satu pemandangan yang saya rasa tidak ada satu orang pun suka. Kan saya kata? Selamat datang doktor. You are my inspiration. Kali kedua saya bersama dengan doktor ni. Okey, baik. Pemandangan yang pertama, saya pasti tidak ada satu orang pun yang suka tengok pemandangan ini. Okey. Saya bawa pemandangan yang kedua. Suatu yang hijau disebut green. Suatu yang membuatkan kita rasa aman, kita rasa damai dan sebagainya. Okey, that is green, the color of green, the power of green. Okey. Jadi saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini program yang kami laksanakan di SKI Baru, iaitu program Eco School, di mana ianya merupakan program dengan kerjasama NGO yang boleh dikatakan hebat. Yang pertama ialah Green Growth Asia, yang kedua WWF, yang ketiga Eco School, yang keempat Perbadanan Teknologi Hijau Melaka, yang kelima FRIM, yang keenam E-Hijau, dan yang ketujuh Eco School Melaka. Kalau tuan-tuan tengok daripada penaja-penaja itu, semuanya kebanyakannya berwarna hijau, kecuali panda itu. Apalah rupa panda kalau berwarna hijau, kan? Okey. Jadi saya ingin memperkenalkan program Eco School yang telah kami libatkan diri selama hampir 3 tahun selama ini. Program Eco School merupakan program antarabangsa, is an international program. Jadi program ini melibatkan murid, guru, staf sokongan, komuniti dan korporat. Saya akan ambil yang biru tu cikgu, kerana masa 30 minit saya rasa tidak memadai untuk saya nak selesaikan saya punya persembahan kita pada hari ini. Okey, ianya merupakan program jaringan dan jalinan, dan ianya merupakan satu rangkaian antarabangsa. Is international networking. Ini ialah di antara penglibatan Eco School di peringkat antarabangsa, di mana 49,000 sekolah daripada 64 buah negara terlibat dengan program Eco School ini, di mana ianya melebihi 16 juta pelajar yang melibatkan diri di dalam program tersebut. Jadi kalau saya kecilkan skala dia di peringkat Malaysia, di mana kita di Melaka daripada 314 buah sekolah, 117 yang terlibat dengan Eco School di negeri Melaka. Okay? So the tagline is Go Green, Drive Through the Future. Saya terus membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan program Eco School di Sekolah Kebangsaan Air Baru. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, terdapat 2 program di dalam program Eco School kami. Yang pertama, saya ceritakan dulu kronologi Eco School. Bermula pada tahun 2014, di mana kami bermula dengan kitar semula, iaitu kami fokus pada sampah. Begitu juga dengan tahun 2015 dan tahun 2016 kami jadikan
program tersebut kepada dua, yang pertama iaitu Kita Semula dan kedua program Bebas Dengki. Bersama saya rasa SK551 SJKT 551 program Bebas Dengki kan. Okey, right. Dan pada tahun 2017 kita fokus pada program dengki, di mana pada 2017 ada banyak program-program yang kita laksanakan berkaitan dengan dengki. Baik, ini merupakan teori kepimpinan yang mana kami gunakan teori ini sebagai untuk kami melaksanakan program-program tersebut. Okey, inilah adalah teori Norris and Bolton pada tahun 1991. Kami ikut daripada nombor 1 sehinggalah kepada nombor 10 untuk kami melaksanakan program di SKI baru. Okey, projek yang pertama yang saya masukkan adalah projek Kita Semula. Ini adalah isu-isu kita semula yang kita semua tahu. Seperti mana yang saya tunjuk gambar yang mula-mula tadi, gambar sampah, yang saya rasa tidak ada satu orang pun yang suka tengok pemandangan itu. Dan ini merupakan antara isu-isu yang dapat kita kumpulkan berkaitan dengan kita semula tersebut. Okey, so pada analisis yang masalah yang pertama, sebelum kita laksanakan program, kita mengadakan pretest ataupun ujian pra untuk kita melihat sejauh mana pelajar-pelajar di SKI baru tahu tentang kita semula. Jadi kita menggunakan kaedah KAP Cup, bukan Sawari Cup. Okey, alright. KAP merupakan, terima kasih, K merupakan knowledge, is pengetahuan, A is attitude, sikap, dan P ialah practice, iaitu amalan harian. So kita akan tengok nanti pada 100 orang pelajar sebagai responden, kita tengok. Okey, kita memberi mereka 15 soalan yang berkaitan dengan kita semula daripada KAP tadi. Bukan sabotaj saya rasa. Okay, right. So ini dia punya, kita tengok yang biru tu, betapa lemahnya pelajar-pelajar dari segi pengetahuan, dari segi pengetahuan dia, dari segi sikap dan juga dari segi amalan harian tentang kita semula. Okay, what's this? Also, okay, ini dah pernyataan masalah di mana kita melibatkan pelajar, guru, kaki tangan. Apa masalah dia? Kita tengok di situ. Tidak menjaga kebersihan sekolah, kurang prihatin dan tanggungjawab dalam alam sekitar, kurang kesedaran tentang bahan-bahan yang boleh di kita semula, dan mencampurkan semua jenis sampah dalam satu tong tanpa mengasingkannya. Itu masalah yang sering timbul. Okay, right. So di sini kita tengok objektif daripada ini. Okay, saya ambil yang poin yang besar, iaitu pelajar-pelajar sebagai duta. Itu target kami. Yang kedua, nilai tanggungjawab di dalam sikap mereka, dalam attitude. Okay. Dan yang ketiga, kita tengok praktis, meningkatkan kesedaran supaya pelajar memberikan amalan kita semula dengan menceriakan kawasan sekolah. Okay, alright. So di sini ialah plan tindakan untuk program kita. Kalau tuan-tuan boleh baca, okey. Ini plan dia. Apa yang kami rancang pada awalnya, okey. Dan ini antara prakarsa aktiviti-aktiviti kita semula yang kami buat di sekolah. Okey, ceramah kita semula. Program Ceria Merdeka, di mana pada hari ini juga kami bermula di sekolah kita buat program yang seperti ini, iaitu penghasilan bahan-bahan yang berkaitan dengan Ceria Merdeka menggunakan bahan-bahan terbuang. This is our program. Inilah satu program yang wajib pada setiap tahun bersempena dengan program Ceria Merdeka. Mencipta bahan-bahan rekaan. Alright. Yang ini kita bawa pada bulan April lalu di Karnival Pendidikan Negeri Melaka, di mana kita
mengadakan satu booth untuk Eco School untuk mereka mempamerkan hasilan rekaan-rekaan daripada pelajar. Dan ini program 5 minit kita buat, kita buat selalu. Dan kita adakan hasil inovasi bahan-bahan kita semula, pasu daripada botol sabun. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang membuatnya ada di hadapan sekarang, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Tuan Syekh Syamil kita, mempunyai kemahiran dan sebagainya. Dia bawa daripada Sarawak ni, ilmu ni. Okey. So kita ada Eco Garden. Kita menghasilkan pasu daripada surat khabar, pasu daripada surat dan surat kertas, daripada kertas. Kita menghasilkan bunga daripada botol Nutrigen. Kita menghasilkan bunga, you tengok, apabila dah terhasil, dapat satu yang cantik. Dan kita menghasilkan model daripada kotak. Ini ialah semasa Karnival Pendidikan pada bulan April yang lalu. Okay, alright. Kita buat apron daripada kain terpakai. Ini hasilan anak-anak sama-sama kita buat apron, dan inilah hasilan yang mereka dapat. Okey. Pocket first aid daripada seluar jeans terpakai, kita dapat menghasilkan. Alright, daripada seluar jeans terbuang. And then ini merupakan rumah kita semula, yang saya rasa program ini merupakan satu program yang mendapat satu pujian daripada MPMA yang datang ke sekolah kita untuk memantau projek kita semula SPI baru, dan mereka kagum tengok kita buat satu rumah yang saya rasa dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar-pelajar SPI baru. This is our latest program, iaitu Green Eco Park SPI baru. Tuan-tuan boleh tengok, masuk aja di SPI baru, tuan-tuan akan jumpa dengan Green Eco Park kami. Dan penilaian projek, pada awalnya kita dapati bahawa dari ujian pra KAP ataupun ini pengetahuan daripada knowledge, kita dapati pengetahuan pada awalnya pelajar tidak berapa sangat dia punya tu. Tapi apabila kita telah mengadakan kesedaran dan program-program, kita dapati bahawa mereka telah mula sedar akan program kita semula kita ini. Okey, seterusnya dari segi sikap mereka juga bertambah, dan dari segi amalan harian kita dapati bahawa penambahan telah berlaku, dan mereka telah mula sedar bahawa kita semula itu perlu untuk menjaga alam sekitar. Okey. So, impak-impak dia, inilah dia. Ada 6 perkara yang saya rasa kita sama-sama dapat baca dan kita boleh fahamkan. Dan itu merupakan target SPI baru pada program kita semula kita itu. Untuk program Eco School yang kedua, kami memilih projek bebas denggi. Ini isu-isu denggi yang kita semua tahu, alright? Kita tahu isu-isu, dan ini ialah kenyataan masalah. Lebih kurang tadi tiada kesedaran, kurang pengetahuan dan sebagainya, kurang sikap bertanggungjawab. Itu merupakan masalah yang kita sering jumpa, dan ini adalah objektif berdasarkan yang sama juga, KAP. Okey, kita akan melantik pelajar sebagai duta juga untuk program ini. Kita akan supaya murid belajar dan memahami risiko denggi serta mengamalkan langkah-langkah pencegahan denggi, dan untuk meningkatkan kesedaran diri pada pelajar-pelajar. Dan ini antara pelan tindakan yang kita buat. Okey, pelan tindakan ada 24 pelan tindakan kami, dan saya rasa program-program ini telah pun dapat kita laksanakan seperti mana yang telah kita rancangkan. So inilah pelaksanaan program bebas denggi di SPI baru. Okey, pertandingan mencipta logo dan slogan. Kita adakan pertandingan mengarang pertandingan dalam BM dan BI.
program 5 minit Dengue Patrol yang dilaksanakan oleh PRS, Pembimbing Rakan Sebaya Sekolah. Dan kita mengadakan kuis Dengue Patrol secara online. Kita mengadakan program I Think. Kita mengadakan program Mewarna. Dan ini untuk komuniti sekolah. Kempen hang di mana? Di mana kita mengadakan jaringan. Kita mengadakan jaringan dengan sekolah-sekolah berhampiran untuk program dengue kita ini. Yang pertama SJK di Diamond Jubilee. Yang kedua SK Kemendo. Yang ketiga SJKC Peciao. Yang keempat Smart Justin. Dan kelima IKM Justin. Ini merupakan penutup program kita di sini, di mana ianya mendapat sambutan yang hangat daripada seluruh pelajar-pelajar IKM, di mana mereka sama-sama menyertai program bebas dengue kita. Dan alhamdulillah program itu mendapat liputan yang sangat luas di peringkat daerah maupun juga di peringkat negeri Melaka. Dan kami juga mengadakan pengantarbangsaan, iaitu jalinan bersama dengan sekolah-sekolah yang daripada primary Anderson Primary School Singapore pada 10 November 2017. Dan kami membuat persembahan-persembahan untuk kita sambut kehadiran mereka, dengan persembahan boreal. Saya mengadakan memorandum kerjasama pintar bersama dengan sekolah tersebut. Dan kita ada membuat lawatan ke kios Eco School SKAB. Kita mengadakan penerangan tentang projek Eco School SKAB, di mana we train all the students in our school to entertain all the students from Singapore in English. That is the best part yang saya rasa bangga, kerana anak-anak murid saya boleh entertain pelajar-pelajar daripada Singapore dengan berbahasa Inggeris. That is the best moment. I dengar dia cakap, then so good lah. Alright, so I feel so satisfied with the moment. Dan ini merupakan tanda sokongan Anderson Primary School kepada kita lah. Alright, so they feel so happy. Saya tengok mereka, anak murid mereka sangat seronok dengan persembahan-persembahan kita dan sebagainya. Projek bebas dengue komuniti setempat. Kita tidak hanya melakukan di sekolah sahaja. Kita juga melakukan program ini melibatkan komuniti setempat. Dan saya rasa orang-orang Justin tahu di manakah hotspot dengue untuk kawasan Justin. Sudah pasti Taman Maju. Taman Maju memang terkenal dengan hotspot dengue-nya. Minta maaf Cikgu Jamaluddin. So ini kita punya pengenalan dia. Taman Maju. The tagline is Taman Maju Bebas Dengue. So ini statistik yang didapat daripada Bilik Gerakan Dengue Pejabat Kesihatan Daerah Justin. Bukan reka-reka ini dia. Peningkatan yang berlaku, kes dengue yang berlaku 2014 23, 2015 39 dan 2016 42. Kita tengok ada increment, ada peningkatan di situ. So sebelum itu kita juga buat soal selidik sama juga. Kita mengadakan ujian pra pada 50 responden di Taman Maju, dan kita dapati daripada 15 soalan itu memang yang biru itu menunjukkan tidak ada kesedaran dari segi tahap pengetahuan, sikap dan juga amalan harian penduduk di Taman Maju. So di situ kita tengok ni penyataan masalah yang saya cakap tadi tu. Kurang prihatin kesedaran, kurang prihatin dan bertanggungjawab. Alright. So ini antara objektif dia. KAP yang saya cakap tadi masih lagi belajar sebagai duta, kerana kita tahu kalau tuan-tuan ingat lagi, our way forward yang pertama ialah kemenjadian murid, yang kedua ialah keberhasilan sekolah. Tuan-tuan kena ingat yang tu, the way forward, melangkah ke hadapan. So what is the most important thing is your students. Make sure
Whatever you do in school, it is for your students. Okay, alright. Minta maaf juri, saya menggunakan bahasa Inggeris. Yes, it's okay, right? Dua bahasa ada dalam PPPM tu. Yes, okay. Terima kasih. Itu tepukan nasi lemak tadi tu. Alright. So ini antara pelanjutan dia. Okay, right? Okay, saya terpaksa laju kerana ada banyak yang saya nak ni. Ini antara yang kita buat lah di Taman Maju. Ini dia punya tu pelibatan daripada SWM dan sebagainya. Alright. So ini antara yang kita libatkan. Prakarsa, ceramah denggi, okay, lawatan tapak pameran. Okay. Ini yang paling seronok sekali, di mana kita memberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk membuat hebahan denggi menggunakan van Kementerian Kesihatan ni. Selalu kita dengar kan, tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah ini student kita yang buat. Itu dia, nampak? That is the best moment also, right? Okay, so penilaian kita buat. Ini cara dia punya ni. Okay, pra dan post kita nampak peningkatan telah berlaku. Okay, sama juga sikap dan juga amalan harian. Dan ini dia punya pemerhatian dia. Okay, once you nampak satu penambahbaikan ataupun penurunan statistik di Taman Maju, bermakna ini adalah satu kejayaan. Tetapi saya tak boleh menyatakan bahawa kejayaan penurunan itu adalah daripada SPI baru, kerana program kami adalah sebahagian sahaja yang membantu komuniti di dalam pencegahan denggi. It's not because of the SPI baru yang menyebabkan denggi itu berkurang. It is one of the program. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ini dia. Ini dia tempatan kita, right? Masuk dalam Melaka hari ini. Ada Denggi Petrol 2017. Kita mendapat liputan di peringkat media. Okey, alright. Ini yang terlibat NGO semua. Okey. Dan inilah analisis, kita buat analisis SWOC, strength, weakness, opportunity and juga challenge. Alright, so ini kita tengok, kita ada kekuatan kita ada kelemahan kita ada peluang dan juga kita ada cabaran. Okay, alright tuan-tuan dan puan-puan, pencapaian dan pengiktirafan program EcoSchool, kita mendapat anugerah Green Flag Award daripada EcoSchool, di mana SPI baru diiktirafkan sebagai Green Flag Award di peringkat antarabangsa. Okay, this is the first primary school in Melaka to get the highest award in this program. We have bronze, we have silver, and the highest is Green Flag. Okay, so ini antara yang saya dapat. Okay, this is a congratulations from the EcoSchool Melaka WF and Green GGA. Okay, SMK Bukit Baru and SPI Baru in Melaka have been awarded with a green flag under the EcoSchools program. Ucapan tahniah daripada Ketua Menteri Melaka di dalam Facebook. Kita ada juga ucapan tahniah oleh Pengarah Jabatan Tadika Negeri Melaka, Tuan Abu Bakar Sa'ari. Kita ada penyampaian bulanan, perhimpunan bulanan jabatan. This is pengiktirafan daripada WWF. Congratulations, first recipient of the Green Flag Award of EcoSchools Melaka. Alright, this is from the GGA, Green Growth Asia. Ini yang MPMA yang kita sertai di MySet, okay, UniKL, Alu Gajah, dan kita berjaya membawa pulang untuk 4 program sebanyak RM1,750 hasil daripada pertandingan tersebut, kemenangan-kemenangan yang kita orang dapat, yang SKM baru dapat capai. Ini sijil-sijil yang
Kita dapat. Okay, media sosial. We have the Facebook, we have the Verifrog, Twitter, and also in the Instagram. Dan cadangan seterusnya. Hasil daripada Eco School yang kami sertai, so means another 5 minutes, right? Okay, right. Hasil daripada Eco School, we have one more project yang ditawarkan kepada SPI baru. Itu ialah the project hutan kecil ataupun the Tiny Forest Project. Okay, pengenalan projek is learning about forest, leaf, ini tapak dia, tapak projek. Okay, gambaran tapak. Okay, ini perbincangan saya bersama FRIM dan juga GGA untuk program ini. Alright, kami lihat, kami dah rawat tapak. Kita bawa orang daripada FRIM untuk menentukan pokok-pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan. Dan kita juga mendapat tawaran daripada FRIM untuk mengadakan program untuk anak-anak pada bulan Syawal yang lalu. Dia panggil dia Eco Syawal. Eco Syawal. Okay, ini dia proses dia. Kami dah gemburkan tanah, kami dah buat penuaian hujan. Kerana di dalam program Eco School, dia tak menggunakan pipe. Dia kena gunakan air hujan yang ditadah. Okay, yang ditadah. Alright. Okay, so this is the last part. Ingat kita dalam 2-3 minit kita tengok video ini untuk saya closing saya pada hari ini. Ini bukan sabotaj, bukan.